Kalau bagi orang lelaki, bila bercakap mengenai tak subur ini, dia ada dua masalah yang besar, iaitu sama ada sperm yang dihasilkan itu tidak berkualiti ataupun sperm yang dihasilkan itu tidak banyak ataupun kurang. Anda bersama saya Dr. Ikram. Pada video kali ini, saya akan kongsikan berkenaan keadaan oligospermia, iaitu satu keadaan apabila air mani itu cair dan sperm yang dihasilkan itu tidak banyak. Jom kita saksikan. Bila susah untuk mengandung, doktor akan cari sebab kenapa keadaan itu terjadi. Mungkin disebabkan masalah di pihak wanita, iaitu mungkin disebabkan faktor umur, keadaan tiub falopio, uterus ataupun cervix ataupun keadaan hormon yang menyebabkan wanita itu susah untuk mengandung. Satu lagi keadaan, ia mungkin disebabkan oleh masalah lelaki, sama ada air mani yang dihasilkan itu tidak berkualiti ataupun kurang banyak. Jadi video kali ini, saya akan sentuh satu sahaja punca di kalangan lelaki, iaitu mengenai keadaan oligospermia. Apakah itu oligospermia? Kalau ikutkan, oligo itu maknanya kurang dan spermia itu adalah sperma. Ia adalah keadaan di mana sperma itu kurang ataupun sedikit, dan di dalam bahasa Melayu, biasanya kita katakan air mani itu cair. Sebenarnya, untuk tahu keadaan ini, ada ujian yang dilakukan di mana sampel air mani itu akan dihantar untuk dianalisis di makmal. Saya ambil contoh, dalam keadaan yang normal, sperm count ataupun bilangan sperma adalah di dalam 15 hingga 200 juta per mililiter. Tapi dalam keadaan oligospermia, jumlah kandungan sperma adalah kurang daripada 15 juta per mililiter. Dan ada satu keadaan yang paling teruk, iaitu dinamakan sebagai azospermia, di mana di dalam sampel itu tiada langsung sperm. Bila keadaan oligospermia ataupun kurangnya sperma ini, kita akan detect punca ataupun penyebab apakah kemungkinan yang menyebabkan keadaan ini. Yang pertamanya iaitu ejakulasi yang kerap. Ini adalah punca utama kenapa berlakunya oligospermia. Ejakulasi kerap ini mungkin disebabkan hubungan kelamin yang kerap ataupun aktiviti onani. Jadi cuba kita lihat balik keadaan ini. Kita punya sistem reproduktif ataupun kilang untuk hasilkan air mani ini, at least dia perlukan 48 jam untuk hasilkan balik sperma yang matang. Jadi kalau kerap sangat air mani itu dikeluarkan ataupun ejakulasi, air mani itu akan cair dan bilangan sperma pun akan berkurang. Faktor kedua iaitu faktor kegemukan ataupun obesity. Dia akan bagi dua efek utama, iaitu ia akan kurangkan penghasilan sperma dan ia juga akan buatkan sperma itu tidak berkualiti. Faktor ketiga ialah lifestyle yang tidak berapa sihat. Ianya didorong sama ada makanan yang diambil itu kurang sihat dan tidak amalkan gaya hidup yang sihat. Contohnya seperti tidak bersenam, merokok dan minum alkohol. Itu semua adalah antara gaya hidup yang tidak sihat yang akan menyumbang kepada sperma itu dihasilkan secara sedikit. Faktor yang keempat pula ialah mengenai faktor usia. Yang ini faktornya tak boleh diubah. Seiring dengan peningkatan usia, air mani yang dihasilkan itu makin sedikit dan cair. Yalah, pada waktu ini, seseorang itu mungkin dah ada penyakit kronik lain. Contohnya seperti kencing manis, darah tinggi dan sebagainya. Faktor-faktor ini semua akan menyebabkan oligospermia itu terjadi. Oligospermia memang berkait rapat dengan kesuburan. Oligospermia ini akan buatkan sperma itu sedikit. Jadi apabila proses hubungan seksual terjadi, persenyawaan antara sperma dan ovum ini mungkin tidak berlaku kerana peluang itu akan jadi tipis sahaja disebabkan air mani itu kurang. Kalau ditambah lagi dengan faktor ataupun kualiti sperma yang tidak berapa elok, sperma itu mungkin tidak sempat sampai pun ke tempat persenyawaan dengan ovum. Jadi persenyawaan tidak akan berlaku. Oleh itu, bagi mengatasi masalah ini semua, kita kena lihat balik punca yang saya sebutkan tadi, iaitu punca di awal video tadi. Kita kena ubah punca tadi dan insya-Allah itu adalah antara satu usaha kita untuk meningkatkan kesuburan. Yang pertamanya, berhenti lakukan onani kerana kekerapan melakukan perkara tidak elok ini akan membuatkan sperma yang dihasilkan itu semakin sedikit. Yang kedua, hubungan kelamin itu perlu dirancang.
Contoh, kalau perempuan itu, biasanya kita nasihatkan, doktor akan nasihatkan untuk adakan hubungan semasa hari ovulation. Kalau lelaki pula, untuk memastikan sperma yang dihasilkan itu berkualiti, cuba rancang masa yang sesuai untuk adakan hubungan. Dan yang ketiga, cara untuk meningkatkan kesuburan dan juga mengatasi oligospermia ialah kurangkan berat badan dan cubalah untuk hidup dengan gaya yang sihat, iaitu pemakanan perlu sihat, tidak merokok dan juga tidak minum alkohol. Itu sajalah buat kali ini berkenaan tajuk oligospermia. Sekiranya anda rasa video ini bermanfaat dan berguna untuk anda boleh tekan like dan subscribe kepada channel ini. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum.